bersama saya Miss Ash dalam eTution. Okey, untuk adik-adik yang baru saja nak tengok video daripada kami eTution, saya nak kenalkan diri. Nama saya Miss Ash. Saya mengajar sains untuk tingkatan 3. So sepanjang video-video yang awak akan tengok, video tingkatan 3 sains, awak akan nampak muka saya lah. Okey, so pada video ini saya ingin menerangkan tentang kegunaan sinaran radioaktif dan juga langkah-langkah keselamatan. Okey, so awak nak tahu cara guna, tapi nak tahu juga langkah-langkah keselamatan dia, apa dia. Macam saya dah pernah terangkan sebelum ini, radioaktif dia banyak kegunaan, tetapi dia juga ada keburukan, ada side effect dia. Macam ubat, macam ubat-ubatan, awak makan ubat, walaupun dia ada kebaikannya, tapi ada ubat dia tak elok kalau awak guna dalam jangka masa yang lama. Contohlah contoh dulu saya pernah makan prednisolon. Okey, dia adalah sejenis steroid. Okey, tetapi dia bagus untuk immune system saya, dia nak turunkan immune system saya. Tetapi at the same time dia boleh merepotkan tulang, dia boleh menyebabkan saya gastrik dan sebagainya lah. So macam sama juga macam radioaktif, walaupun dia ada kebaikan kegunaan dia, tapi ada keburukan. So macam mana kita nak cegah dari benda yang tak elok berlaku? Kita adalah langkah-langkah keselamatan. So dalam video inilah awak akan belajar benda-benda itu. Okay guys, so first, kegunaan sinaran radioaktif kita guna dalam bidang pertanian. Okay, dalam bidang pertanian, sinar gamma digunakan untuk memandulkan serangga perosak. Mesti awak cakap, kesiannya mandul. Tak apa, sebab kita nak dia membiak. Okey, yang ada tu dia akan ada. Okey, tetapi kita nak dia membiak dengan lebih banyak lah. So sinar gamma, ini simbol untuk gamma. Sinar gamma digunakan untuk memandulkan serangga perosak dan menghalang proses pembiakan. Bila dia dah mandul, tak boleh membiak lah, tak boleh membiak. Okey, dan seterusnya nitrogen 15, nitrogen 15 ataupun fosforus 32, okey, digunakan untuk mengkaji kesan penyerapan baja oleh akar tumbuhan. So dia nak tengok berapa banyak baja yang digunakan, berapa banyak baja yang diserap. Okey, so macam mana nak tahu? Kita gunakan nitrogen 15 dan juga fosforus 32. Okey, seterusnya sinaran radioaktif. Sinar radioaktif digunakan untuk menghasilkan baka tumbuhan yang lebih baik dengan mengubah struktur DNA dalam tumbuhan tersebut. Okey, itu adalah ini adalah bahan-bahan radioaktif yang digunakan dalam bidang pertanian. Banyak juga kegunaan bahan radioaktif. So kita kena berterima kasih kepada tokoh-tokoh radioaktif kita kalau ingat lagi. Okey, seterusnya kembali. Okey, dalam bidang pertahanan, uranium 235 dan juga plutonium 240 digunakan untuk pembuatan senjata nuklear. Apa? Digunakan untuk membuat senjata nuklear. Okey, yang boleh menghasilkan letupan yang kuat. Okey, kita guna uranium 235 dan juga plutonium 240. Okey, kepada yang baru nak tahu apa benda nombor-nombor ni. Nombor ikut ke? Okey, nombor ini adalah mewakili bilangan atom yang ada dalam bahan tersebut lah, bahan radioaktif tersebut. Okey, dan bahan uranium juga, okey, ataupun plutonium juga digunakan untuk menjadi bahan api dalam kapal selam dan juga kapal perang. Okey, so itu adalah kegunaan dalam pertahanan. Dan untuk pengetahuan, uranium ni sangat-sangat bahaya. Saya pernah terangkan, ingat tak separuh hayat? Untuk uranium ni mengambil masa beratus tahun, beribu tahun untuk hilang dia punya separuh hayat. Okey, kemudian dalam bidang perubatan, saya ke tepi. Okey, dalam bidang perubatan, sinar X digunakan untuk mengesan kecederaan. Okey, kalau dulu sinar X ataupun X-ray
Okey, dia gunakan dalam military sahaja, kiranya untuk orang askar-askar yang pergi berperang, cedera, tidak tahu patah mana, patah bahu ke, patah lutut. Okey, so dia orang menggunakan sinar X, dan sampai sekarang kita masih menggunakan sinar X untuk mengetahui lokasi kecederaan. Dekat mana cedera, dekat mana patah, kita guna sinar X, ataupun sekarang kita panggil X-ray. Ray tu sinar lah. Okey, so digunakan untuk mengesan kecederaan dalam badan kita. Dan iodine 131 digunakan untuk membunuh sel-sel kanser thyroid. Okey, iodine 131. Kemudian kita ada natrium 24. Okey, ia digunakan untuk mengesan pembekuan darah yang ada dalam salur darah kita. Okey, itu adalah kegunaan natrium 24. Okey, kemudian kita ada cobalt 60, cobalt 60. Okey, dia digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanser dan mensterilkan peralatan perubatan lah. Contohnya kalau awak pergi dekat klinik, ada apparatus atau peralatan perubatan macam suara klinik gigi lah. Klinik gigi kita ada ataupun gunting-gunting untuk pembedahan tu, jarum pembedahan, lagi apa dan sebagainya lah. So dia menggunakan cobalt 60 untuk memusnahkan pula, untuk mensterilkan peralatan perubatan tersebut, kiranya untuk membunuh mikroorganisma. Selain daripada itu, cobalt 60 juga digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanser. Okey, so itu adalah sinar ataupun bahan radioaktif yang digunakan dalam perubatan. Nampak? Sinar X, iodine 131, natrium 24, cobalt 60. Okey, seterusnya dalam bidang arkeologi ataupun geokronologi pun ada menggunakan bahan radioaktif. Okey, so arkeologi dan geokronologi. Okey, so pentarikan karbon menentukan usia artefak dengan menentukan peratusan karbon 14. So dia tak tahu, contohlah arkeologi, kalau perasan arkeologi ni dia yang korek-korek tanah tu, lepas tu dia nampak rangka dinosaur. So dah tahu rangka tu umur dia berapa juta tahun, berapa ratus tahun. Dia menggunakan dia mengira peratusan karbon 14 yang ada dalam rangka tersebut. Sebab untuk pengetahuan awak, benda hidup macam haiwan, tumbuhan, dalam dirinya sendiri, dalam mereka sendiri ada karbon 14 ni. So bila mati, dia akan hilang secara perlahan-lahan lah. Sebab tu dia menggunakan nak tahu pentarikan usia bahan tersebut ataupun benda tersebut, kita menggunakan peratusan karbon 14. Dia menggunakan peratusan, dia mengira peratusan. Selain daripada itu, karbon 14 juga, karbon 14 juga digunakan untuk menentukan usia geologi bumi ataupun kita panggil geokronologi, dengan mengukur usia batuan. So batuan yang ada dekat bumi ni, dekat satu tempat ni diambil, dia gunakan karbon 14 ni untuk tengok peratusan karbon 14. So dekat situ kita tahu berapa umur bumi, berapa ratus tahun umur bumi. Dekat situlah mereka dapat tahu. Banyak kan kegunaan bahan radioaktif. Kemudian dalam bidang perindustrian juga, macam natrium 24, dia digunakan untuk mengesan kebocoran pipe gas ataupun minyak di bawah tanah. So dia menggunakan natrium 24. So dia ada alat dia lah, alat dia. So nanti dia bunyi titik-titik, maksudnya ada berlaku kebocoran. Kemudian zarah, beta dan juga gamma digunakan untuk mengawal ketebalan lemparan kertas, plastik dan juga logam. So macam ada kilang-kilang, dia nak make sure semua kertas dalam ketebalan yang sama, logam dalam ketebalan yang sama, plastik dalam ketebalan yang sama. Dia menggunakan zarah beta ataupun gamma. Nampak? Dan seterusnya dalam penyinaran makanan. So apa itu penyinaran makanan? Mesti macam apa benda lah penyinaran makanan. Ada setengah makanan, dia menggunakan teknik pengawitan menggunakan sinaran radioaktif. Dia menggunakan
teknik pengawitan menggunakan sinaran radioaktif, which is sangat rare lah. Okey, so pertama sekali sinar X digunakan untuk membunuh bakteria yang berbahaya macam Salmonella, E. coli dalam daging ayam dan juga ikan. Okey, dia menggunakan sinar radioaktif ataupun sinar X. Okey, dan kemudian gamma, sinar gamma digunakan untuk mencegah percambahan dan membunuh serangga perosak supaya buah-buahan lebih lambat masak dan tahan lebih lama. Macam contohlah, saya bagi contohnya macam pisang. Pisang kalau perasan, saya pernah gantung, dia akan lambat kuning, betul tak? Ataupun kalau kat rumah awak nak gantung kat mana? Macam pisang dia cepat sangat masak. So dia menggunakan sinar gamma ni untuk mencegah pencambahan, untuk dia lambat nak tua, melambatkan proses penuaan pisang tersebut dan dapat membunuh serangga perosak juga, which is sangat-sangat bagus. So kalau perasan untuk penyinaran makan ni ada sejenis makanan, dia punya simbol dia macam ni dekat makanan tu. Dia macam ada ni, so ada bulat lah. Maksudnya makanan itu menggunakan penyinaran radioaktif. Dan so banyak-banyak kegunaan ini, kita nak tahu juga langkah-langkah keselamatan yang boleh digunakan supaya tak adalah kemalangan yang berlaku. Pertama sekali, cara pengendalian bahan radioaktif. First, kalau bila awak melakukan eksperimen, awak kena buat eksperimen dalam bilik yang berdinding konkrit tebal. Sebab apa? Sebab ingat sinar gamma dia dihalang oleh aluminium yang tebal. Kiranya kalau konkrit tebal, dia tak boleh keluarlah daripada bilik konkrit tersebut. So dia tak adalah tersebar keluar. Dan bahan radioaktif yang kuat kita kendalikan dengan lengan robotik. Kalau perasan, kiranya dengan robotik tu awak tak ada kat situ lah, awak berada dalam luar bilik tersebut. Biasanya kalau perasan macam cerita yang ada saintis yang ada eksperimen ni, diorang ada satu bilik, diorang duduk kat luar, diorang kontrol guna komputer. At the same time dalam bilik tersebut dia buat eksperimen lah tanpa manusia yang ada di dalam bilik itu. So menggunakan, kalau guna bahan radioaktif yang kuat, yang senang nak meletup, better guna lengan robotik. So that kalau apa-apa kemalangan berlaku, tak kena manusia, kena robot dulu. Tak apa, sebab nyawa lebih berharga, robot kita boleh buat baru. Kalau awak mengendalikan bahan radioaktif yang lemah, kena guna penyepit lah, tak boleh guna tangan kosong, guna penyepit. Better guna penyepit, jangan guna tangan kosong. Dan kalau nak lupuskan bahan sisa-sisa radioaktif ni, kena menggunakan kaedah yang sesuai dan selamat. Tak bolehlah pergi buang dekat laut, buang dekat sungai, buang dekat longkang, sesuka hatilah. Dia ada tempat pelupusan dia sendiri untuk pengetahuan awak. Dan untuk bilik-bilik bekas-bekas bahan-bahan radioaktif, kena labelkan dengan simbol radioaktif. Macam ada bilik radioaktif, apa lagi, rumah ke, kawasan yang ada radioaktif, bekas-bekas yang awak letak bahan radioaktif, kena labelkan dengan simbol radioaktif. Sebelum ni saya pernah terangkan macam mana simbol radioaktif. Kemudian pakai pakaian dan peralatan perlindungan macam sarung tangan, kacamata khas kalau awak sedang membuat eksperimen mengendalikan bahan radioaktif. Dan pakai lencana filem dosimeter untuk merekod jumlah pendedahan radiasi semasa mengendalikan bahan radioaktif. So lencana itu dia merekodkan jumlah pendedahan awak kepada bahan radioaktif lah. Biasanya macam nurse yang mengendalikan X-ray, dia akan pakai lencana dosimeter tersebut. Dan cara pengendalian bahan radioaktif yang betul untuk sisa-sisa radioaktif. Kalau sisa aras rendah macam kertas,
sarung tangan, pakaian dan peralatan yang dicemari dengan habuk radioaktif. Kiranya sisa yang sangat rendah lah, sikit-sikit je. Okay, cara pengendalian yang betul. First, pakai pakaian perlindungan khas semasa mengendalikan sisa. Maksudnya awak kena tutup semualah. Tak bolehlah pakai macam ni main ambil je, tak boleh. Walaupun sisa dia sangat sedikit, awak kena pakai pakaian khas. Okey, dan mampatkan sisa dalam bekas keluli. Okey, masukkan sisa-sisa tersebut dalam bekas keluli. Sebab apa? Kalau sinaran yang kuat pun sinaran gamma. So kalau keluli dia tak boleh tembus lah. Okey, dan kemudian tanam di dalam bilik kebal bawah tanah. So dia akan ditanam dalam tanah. Okey, so nanti lama-lama sendiri radiasinya akan hilang. Selepas separuh hayat mereka lah akan hilang beransur-ansur. Kemudian kalau sisa aras sederhana, contohnya macam lumpur kimia, resin dan hasil sampingan dari nuclear reactor ataupun reaktor nuklear. Okay, first, macam biasa kena pakai pakaian perlindungan khas semasa mengendalikan sisa tersebut. Bekukan sisa menggunakan konkrit atau bitumen di dalam bekas keluli. Kemudian tanam di bawah tanah. So tadi macam benda yang cecair tadi tu, awak kena bekukan dia. Okay, bekukan dalam bekas keluli ataupun simen. Okay, supaya dia tak jadi cecair lah, dia dah keras. Baru awak tanam dalam tanah. Okey, kemudian kalau sisa aras tinggi macam unsur transuranium daripada hasil terproses uranium dalam reaktor nuklear, first macam biasa pakai pakaian khas, perlindungan khas. Okey, semasa mengendalikan sisa tersebut. Bekukan menggunakan borosilikat ataupun kaca sebelum dimasukkan dalam bekas bertutup. Kemudian last sekali bekas itu ditanam di bawah tanah atau di dasar yang sejuk. Sebab apa? Sebab bahan-bahan ni nuklear ni dia sangat sensitif kepada haba. So untuk make sure dia tak meletup ke satu hari nanti, awak tanam dalam tempat yang sejuk lah, untuk mengelakkan letupan yang berlaku. Okey, dan kalau awak tak mengendalikan bahan radioaktif ini dengan tidak sempurna atau betul, boleh menyebabkan pencemaran. Okey, pencemaran alam. Okey, alam yang tercemar akan mengancam semua hidupan dekat bumi ini. Macam haiwan akuatik, contoh buang dalam sungai, haiwan akuatik lah tercemar. Okey, hidupan lain, haiwan-haiwan lain, manusia juga pun dan tumbuhan pun akan terancam. Okey, dan penyimpanan dan pengangkutan bahan sisa radioaktif haruslah mematuhi langkah keselamatan piawaian. Dia ada SOP dia tersendiri yang ditetapkan dalam pertubuhan antarabangsa supaya tak ada kemalangan berlaku. Nampak? Walaupun ada semua kebaikan ini, untuk mencegah benda yang ataupun kemalangan daripada berlaku, kita kena ikut langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Manalah tahu satu hari nanti adik-adik, awak-awak semua nak jadi saintis, bolehlah. So awak ingatlah apa yang saya dah terangkan ini. Okey, so itu saja daripada saya, Miss Ash. Semoga kita berjumpa lagi dalam banyak lagi video daripada eTution. Okay, so boleh turn on notification, subscribe kita orang, sebab kalau awak subscribe, every time ada video baru awak akan dapat notification. Dan jangan lupa rating video. Okay, kepada yang boleh login tu dah boleh rating, so bagilah rating dekat video ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen dekat bawah. Nak tanya personal saya pun boleh. Jangan lupa follow IG saya. Okay, dekat bawah ni ada. Jangan lupa follow IG eTution pun boleh. Nak tanya apa-apa dalam eTution pun boleh. Dan jangan lupa sebarkan video-video kami kepada kawan-kawan. Okay, sebab apa? Sebab semua ni percuma untuk awak saja. Kita orang memang nak bantu awak, nak ajar awak secara percuma. So jangan risau, just sebarkan saja, tak ada kena apa-apa bayaran. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang lain. So terima kasih semua. Bye.